Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ramai di antara kita sekarang ni berada dekat rumah dalam perintah kawalan pergerakan. Namun berapa ramai di antara kita ni yang benar-benar faham dan mengerti tentang soal bekerja dari rumah. Hari ini dalam video ini sekejap saja lagi, saya Muhammad Syahriman bin Cik Deris, motivator anda, akan berkongsikan tentang 12 tips bagaimana untuk kita bekerja daripada rumah dengan cara produktif dan efektif. Okey, jangan lupa subscribe video. Ramai orang bercakap, dan kalau kita kata ada setengah-setengah pendapat tu dia kata bekerja daripada rumah ni tak produktif lah. Kenapa? Sebab orang akan berkata bekerja dari rumah tidak produktif sebab hasil yang dikeluarkan daripada orang yang bekerja dekat rumah. Boleh. Ada juga pendapat yang berkata, dia kata kita dah boleh bergerak kepada satu frasa baru, iaitu bekerja dari rumah. Kenapa? Sebab kebanyakan negara maju dah mula ada syarikat-syarikat yang bekerja dari rumah dan mereka boleh perform. Soalnya sekarang ni adalah kenapa ada sesetengah boleh perform, kenapa ada sesetengah tidak boleh perform. Itu persoalan dia. Dan cerita kita ini adalah sebenarnya ini yang nak belum sharekan. Kita boleh menolak, memokan yang mengatakan bahawa bekerja dari rumah ini tidak produktif. Kita boleh menolak dan mengatakan bahawa bekerja di rumah ini masih lagi boleh produktif. Right? So terpulang pada kita sekarang ni. Terpulang dan mereka yang bekerja di rumah sama ada untuk membuktikan ianya benar tentang tidak produktif ataupun membuktikan bahawa yes, kami masih lagi boleh produktif walaupun berada di rumah. Boleh? Okey. So ini tips, 12 tips yang akan Abang sharekan pada pagi ni. Boleh share dengan kawan-kawan yang lain. Boleh tag dan juga boleh tanya soalan. Okey. Tips kita. Alright, tips kita adalah untuk membuktikan, sebab orang akan tertanya tau. Orang akan tertanya, management mungkin akan tertanya, ataupun kawan-kawan kita yang lain akan tertanya, dia ni bekerja dekat rumah ke, ataupun dia lepak-lepak ke, dia baring-baring ke, ataupun dia tidur-tidur kat rumah. Sebenarnya kan, sebab orang tidak tahu. Kenapa orang tidak tahu? Sebab kita tidak melalui fasa pemberitahuan yang betul. Okey, dan fasa-fasa inilah yang nak belum sharekan pada hari ini, macam mana kita nak beritahu dengan secara tidak langsungnya kepada pihak pengurusan, kepada bos kita, kepada kawan-kawan kita yang lain bahawa aku sedang bekerja di rumah. Cuma cara aku bekerja berbeza. Contohnya pada sekarang ini pukul 9.30 Abang live Facebook, betul? Okey, 9.30 adalah Abang tetapkan dalam jadual Abang untuk Abang rehat. Kita boleh minum-minum, boleh sembang-sembang, boleh tengok TV contohnya. Okey, dan kita boleh live Facebook. Alright, minum. Dah minum semua? Alhamdulillah, terima kasih. Okey, awal-awal kita check in pukul berapa? Kita check in pejabat pukul berapa biasa? Pukul 7.45, pukul 8.15, pukul 8 suku, betul? Pukul 8.20, pukul 8.30. Waktu ini kena check in. Ini tips yang pertama. Check in yang bagaimana? Check in yang kita memberitahu pada pengurusan bahawa aku ni dah masuk pejabat secara tak langsung melalui WhatsApp. Okey. Contohnya kita bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dah check in, menandakan bahawa I am ready. You can give anything to me, you can direct me anything, I am ready. Saya sudah masuk pejabat di rumah. Okey, pejabat di rumah. Okey, itu yang pertama. Yang pertama kita mesti check in. Yang kedua, okey, orang kata macam mana nak check in? Kalau macam kami di Felda Technoplan, kami ada borang yang dibuat oleh Cik Muhammad Ifni Zakaria, okey, ketua HR kami. So kami akan check in pada pagi tu. So staff-staff yang bawah belum akan report pada belum, okey, dah check in. So belum akan cantar satu report. Itu cara kami check in. So yang lain-lain terpulang kepada syarikat masing-masing macam mana cara untuk kita check in. Yang penting sekali adalah mesti check in. Itu yang pertama. Yang kedua, ada banyak ni, ada 12 ni. Okey, so ambil air, ready biskut ke apa ke, sebab sambil-sambil tu kita dapatkan perkongsian yang ini. Yang kedua adalah apa yang kita nak buat pada hari ini? Apa kerja yang aku nak buat pada hari ini?
Okey, senaraikan. Senaraikan kerja-kerja itu. Kalau kita ada 3 kerja, senaraikan 3 kerja. Kalau kita ada 5 kerja, senaraikan 5 kerja. Dan bila kita dah buat senarai, kita rankkan dia. Keutamaan tinggi, keutamaan sederhana, keutamaan rendah. Okey, yang tinggi itu masuk tips yang nombor 3 nanti. Okey, senaraikan tinggi, sederhana dan rendah. Boleh? Itu tips nombor 2. Mesti buat senarai. Kalau tidak, kita akan buat kerja meraban. Kita akan buat kerja ikut apa yang terlintas. Buat kerja mengikut apa yang terlintas bermaksud kita tidak merancang kerja. Boleh. Kalau kita tidak merancang kerja, kita tidak sampai pada tahap productivity dalam kerja. Kita tidak produktif. Bermaksud bekerja dekat rumah tidak produktif. Boleh? Alright. Sebab itu, bila kita katakan bahawa buat senarai, maka buat senarai. Contohnya pada hari ini belum ada 3 senarai. Okey, senarai yang pertama MPR, senarai yang kedua laporan tahunan, senarai yang ketiga adalah Facebook sebab belum jaga media. Okey, so Facebook masuk ke dalam senarai belum. Cuma keutamaan dia macam mana? MPR keutamaan tinggi sebab mesti hantar mengikut deadline dia. Laporan tahunan juga hantar melalui ikut deadline, cuma boleh dianjakkan ke belakang sikit. Keutamaan sederhana. Yang ketiga adalah Facebook keutamaan rendah. Yang pertama mesti diselesaikan dulu. Boleh? Okey. Yang ketiga, Roslizan kata apa? Okey, Safari alias is watching. Siap type pula lagi kan. Okey. Cik Zaid Omar kita pun menonton pada pagi ni. Alhamdulillah. Terima kasih Cik Zaid. Alright. Yang ketiga apa dia? Yang ketiga adalah bila kita dah buat laporan kehadiran kita pada pagi terutama. Yang kedua, kita senarai dan kita letakkan prioriti. Yang kedua. Yang ketiga, tips yang ketiga adalah selesaikan kerja-kerja kita mengikut prioriti yang belum sebut tadi. Okey, selesaikan kerja-kerja kita. Bila dah selesai yang keutamaan tinggi, baru kita pergi yang rendah. Angah? Tengah ada lagi tu. Okey. Bila dah selesaikan yang keutamaan tinggi, baru kita pergi pada yang sederhana. Dah selesai sederhana, baru kita pergi yang rendah. Kalau dah selesai semua, buat kerja yang baru. Ataupun kalau kita dah blank sangat, tak tahu kerja apa aku nak buat hari ni. WhatsApp bos, bos saya nak buat apa hari ni Kerja-kerja yang bos bagi tu semua dah siapkan, saya nak buat apa hari ni Okey, WhatsApp bos. Okey, kalau bos bagi task, itulah akan jadi keutamaan kita. Boleh? Kalau bos tak bagi task, dan apa kita buat? Buatlah baca buku ataupun yang lain-lain yang boleh kita buat. Okey, sebab ingat kita masih lagi sedang bekerja. Alright. Baik, yang keempat apa dia? Yang keempat adalah buat laporan 3 kali sehari. Okey, anak buah kita kena melaporkan pada kita 3 kali sehari. Kita juga kena melaporkan pada bos kita 3 kali sehari. Contohnya macam semalam kami berbincang. Saya masuk itu juga ada laporan. Bermaksud bos tahu apa yang sedang berlaku sekarang ni. Kami berbincang dalam grup WhatsApp tentang satu-satu task. Itu juga satu laporan secara tidak langsung. Okey, jika tidak ada apa-apa sekalipun, bagi tahu kat bos 3 kali sehari, tengah hari kita akan lapor bos ada apa-apa task untuk saya ataupun bos tengah buat apa sekarang ni. Tak ada yang salah pun. Bermaksud bos sentiasa tahu apa yang sedang berlaku. Okey, boleh. Kadang-kadang kita buat sesuatu dan kita laporkan. Okey, hari ini dapat tahu bahawa ada satu orang di Pasoh 3 dah positif COVID-19. So kita letakkan dalam WhatsApp. Bos tahu. Okey, itu antara perkara yang boleh kita buat. Boleh. So bermaksud yang keempat adalah lapor. Okey, apa dia? Lapor berapa kali? 3 kali sehari. Okey. Nak berlebih, silakan, tak ada masalah. Okey, silakan. Nak 4 kali, nak 5 kali, nak setiap sejam. Okey, silakan. Alright, tapi lapor. Boleh. Alright. Yang kelima apa dia? Yang kelima adalah dalam grup WhatsApp kan, kita banyak grup WhatsApp kan, especially bila waktu sekarang ni grup WhatsApp akan sangat aktif. Sebagai satu contoh, semalam boleh belum cerita Okey, semalam rakan-rakan dan pengurus di Felda dan juga Felda Teknoplan tidak masuk ke ladang. Kenapa tak masuk ke ladang? Sebab kilang tutup. Jadi kalau masuk ke ladang, kalau menuai pun nanti buah akan terperap dan kita pun tak tahu berapa lama yang kilang tu akan tutup. So,
mereka tak masuk ke ladang. Jadi bila mereka tak masuk ke ladang, apa yang akan berlaku adalah arahan-arahan akan sampai dalam grup. Betul-betul? Yes. So, arahan-arahan akan sampai dalam grup, perbincangan akan sampai dalam grup. Please respond. Please respond. Contohnya adalah, ini yang kelima, respond. Contohnya adalah dalam satu task itu masuk tentang perkeliling bahawa kilang akan buka pada hari ini. Hari ini kilang buka balik pada hari ini. So bila kilang buka balik, kita mesti respon. Okey. Respon, okay, thank you, anything. As long kita respon. Sebab apa? Sebab bila kita respon, orang akan melihat kewujudan kita. Okey. Kewujudan kita tu akan dilihat bahawa kita ini sentiasa bersedia, siap siaga untuk menerima arahan. Tapi kalau kita tak respon, kita diam je, dan management takkan tahu, mana pergi ni? Tak muncul-muncul ni. Dia buka WhatsApp ke tidak? Dia dekat rumah ke tidak? Ke dia pergi mana? So banyak soalan timbul, betul? Yes, banyak soalan timbul. So untuk menutup soalan-soalan ini, please respond. Respon just okay, noted. Cukup dah. Menandakan kita respon. Macam contoh bila belum tanya, dalam grup staff belum, so masing-masing akan respon. So belum tahu, masing-masing sudah bersedia dekat depan PC atau sudah bersedia dekat depan dalam ruang kerja masing-masing. Alright? Okay. Baik, itu yang ke-5. Yang ke-6, penting sangat. Yang ke-6 adalah tolong jangan off blue tick. Ini tabiat kita kan? Okey, tabiat kita dalam WhatsApp, okey. Ada ramai yang kita tengok dalam WhatsApp tu dia dah double tick. Tapi dia tidak blue tick. Okey, kenapa tidak blue tick? Sebab dia off blue tick. Ada dua perkara lah. Mungkin dia belum baca, mungkin juga dia off blue tick. So kalau sepanjang masa off blue tick, dia tidak biru-biru tidak blue tick pada sepanjang hari. Maksud apa? Okey, bermaksudnya bahawa sama ada kita tidak baca ataupun kita off blue tick. Tolong jangan off blue tick. Okey, sentiasa on. Menandakan bahawa bila arahan itu sampai, kita dah baca dan kita dah blue tick, bos tahu bahawa kita sudah baca. Okey, ini satu indikator menunjukkan bahawa kita baca. I am aware, I know dan I'm focused. Boleh? Alright, so itu penting. Jangan off blue tick. Nampak sangat nanti kalau kita off blue tick, kononnya, aku tak tahulah ada task ni. Aku tak baca lah. Aku terlepas ke? Nah, nampak? So please jangan off blue tick. Sila on blue tick anda. Mizi, Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Mizi sebab menonton pada pagi ni. Alhamdulillah. Boleh share dengan teman-teman yang lain, boleh kongsi dengan teman-teman yang lain. Hari ini kita bercerita tentang bagaimana untuk bekerja dari rumah. Okey, tips, ada 12 tips tentang bagaimana untuk bekerja dari rumah. Dan kita sudah masuk tips yang ke-7. Okey, tips yang ke-7. Right. Apa tips yang ke-7? Tips yang ke-7 adalah jangan bagi alasan pelik-pelik ya. Yes, bila dapat satu-satu task, tolong jangan bagi alasan pelik-pelik. Apa alasan pelik-pelik? Alasan pelik-pelik contohnya tak boleh buka lah. So, ataupun kita tak perasan lah ada. Ataupun ada ke task tu? Okey. Ingat, kita sedang bekerja. So alasan-alasan yang remeh begini, tolong jangan bagi alasan, right? Make it done. Buat dan pastikan ianya jadi. Jangan buat alasan. Sebab bila kita buat alasan, dia seolah-olah bahawa kita tidak bersedia untuk bekerja. Kita belum dalam mood bersedia untuk bekerja. Maka alasan-alasan itu akan keluar. Dan andaian yang pelik-pelik juga akan berlaku. Ada yang mungkin kita dekat shopping mall, mungkin kita dekat kampung, mungkin kita dekat sana, mungkin kita dekat sini, dan kita tidak bersedia untuk bekerja. Teman-teman dan belum rakan-rakan, walaupun kita di luar sekalipun, kesediaan untuk bekerja itu mesti ada. Okey, ada teman kita yang mungkin ada dekat kampung, namun responnya pantas, gerak kerjanya pantas, bermaksud dia sentiasa bersedia untuk bekerja kerana moodnya adalah mood bekerja dari rumah. Boleh? So jangan bagi alasan yang pelik-pelik, tolong ya. Alasan-alasan yang pelik-pelik yang saya belum sebut tadi. Kalau dah memang kita tengah kritikal, tengah ke hospital, tengah ada perkara yang lain, so yang tu boleh lah. Okay? So, itu alasan yang genuine.
So alasan genuine, okey silakan. Tapi alasan yang pelik-pelik, tolong jangan. Right? So bersama kita juga, kita ada Yusri, kita ada Atika, Alhamdulillah kita ada Isyam, dan kita juga ada Azmir. Alhamdulillah, terima kasih sebab menonton pada pagi ini. Boleh share dengan teman-teman yang lain. Dan Zaimi, okey, Zaimi juga ada pada hari ini. Alhamdulillah, ini orang hebat yang bersama dengan belum. Alhamdulillah. Baik. Yang ke-8, tips kita yang ke-8 apa dia? Okay, tips depan belakang ada PC. Okey. Tips kita yang ke-8 adalah kawasan kerja kita kena selesa. Nampak ni? Ini kawasan kerja belum? Okey. Okey, so ini salah satu tempat yang satu tempat lagi dekat atas. So hari ini sengaja nak duduk kat bawah, nak dapatkan angin dekat luar dan nak dapatkan suasana yang berbeza. So hari ini bekerja dekat ruang tepi rumah dia. Okey. Semalam dekat atas. Okey, semalam dekat atas. Hari ini dekat ruang tepi, mungkin besok lusa dekat dalam rumah pula kan. Okey, wallahualam. Tapi yang paling penting sekali adalah kawasan kerja kita kena selesa. Kena selesa dan memudahkan kita untuk mencapai sesuatu. Okay, mudahkan kita untuk mencapai PC, mudahkan kita untuk mencapai air, mudahkan kita untuk mencapai dan membaca sedikit-sedikit ataupun sepenuhnya kata-kata motivasi dalam buku pagi. Okay, memudahkan kita. Buku pagi tulisan Bourdieu. Okay, so ada time-time kita nak rehat sikit, nak release, dan kita buka sekejap dan kita baca sikit-sikit. Contohnya belum bacakan. Okey. Aku sudah biasa berlari ke depan menunjuk jalan. Tapi apabila mereka di depan, aku terkebelakang ditinggalkan keseorangan. Memberi madu dibalas tuba sudah jadi rutin. Ya, aku sudah terbiasa berkorban dan terkorban untuk orang lain. Jadi tak mengapa. Jika engkau harus pergi, maka pergi. Jika engkau harus menyakiti lagi dan lagi, terus saja sakiti sampai engkau berpuas hati. Tak perlu diendahkan aku. Air mata ini sudah lali menuruni pipi dan sudah biasa kering sendiri. Hati ini sudah sering terluka dan lukanya sudah biasa terbiar begitu saja. Itu antara kata-kata hikmah yang ada dalam buku pagi tulisan Bourdieu. Okay? So, memang sengaja duduk depan belum, sebab ada time-time yang rasa nak keluar, nak break sekejap, dan belakang buka dan baca. Okay? Alright. Baik. Itu tips yang ke-8. Okay? Mudahkan kita untuk mencapai capaian-capaian kita, tempat kerja kita selesa, dan kita boleh bekerja dengan baik, insyaAllah. Okay. Baik. Yang ke-9 apa dia? Panjang Yang ke-9-nya adalah buat jadual harian. Jadual harian yang macam mana? Jadual harian, contohnya hari ini pukul berapa, daripada pukul berapa kita akan bekerja. Okey, contoh tadi bila masuk pukul 8 sampai pukul 9.30. Waktu untuk bekerja 9.30, belum nak break, nak rehat. So kita buat live Facebook. Okey. Kemudian pukul 10 ataupun pukul 10.15, tergantung pada kita, dan kita akan aturkan untuk bekerja balik pukul 12. Tapi apa yang kita nak siapkan pada waktu tu? Jadual tu kena ada 8 sampai 9.30 aku nak buat apa, 10.30 sampai pukul 12 aku nak buat apa, 12.30, kemudian makan, dan kita akan masuk balik pukul 2 dan sebagainya. Boleh sampai habis waktu kerja pada hari ini. Okey. Cuma bezanya apa? Bezanya jadual ini kita yang tentukan. So bila kita yang tentukan, kita boleh decide apa yang nak aku capai, apa yang nak aku berikan pada hari ini. Okey. Apa yang nak aku capai dan apa yang aku nak berikan pada hari ini, sebab kita yang aturkan jadual kita sendiri. Boleh? Right. So, itu yang ke-9. Yang ke-10. Wah, okey, dah 10 dah Okey, yang ke-10 adalah elakkan daripada terganggu dengan media sosial. Terganggu dengan ting WhatsApp. Terganggu dengan dengan video-video YouTube, terganggu dengan Facebook, terganggu macam-macam, sebab sambil kita buat kerja, dekat belah kanan kita ada phone misalnya. So dia akan terganggu kita. Melainkan yang phone itu penting. So kita buka sekejap. Okey. Buka sekejap ada arahan baru. Dan kita buka. Itu penting. Buka sekejap tengok cerita dekat Facebook. So itu tidak penting. So biarkan dulu. Selesaikan apa yang kita nak buat, sebab ini adalah kerja kita. Ingat, kita bekerja dari rumah. So ini adalah kerja kita, ini adalah social life kita. So kerja, kemudian baru social life, baru dia tidak akan mengganggu
jadual kerja kita seharian. Boleh? InsyaAllah. Dan yang ke-11, nak bedah. Okey, yang ke-11 adalah ambil masa sendiri untuk rehat. Yes, waktu rehat kena ada. Tapi jangan tidur. Okey. Ada setengah kita mungkin fikir waktu rehat tu tidur. Ya, boleh tidur tapi ada time dia kan. Tidur sejenak. Okey, take a nap. Right, boleh. Okey, tapi jangan pula kita tidur daripada pukul 9.30 sampai pukul 12. Wah, itu bukan bekerja bang. Okey. Itu bukan bekerja, itu tidur. Right. Kalau begitu keadaannya, maka bekerja dekat rumah tu tidak akan produktif. So kita nak membuktikan bahawa biarpun aku bekerja dari rumah, aku tetap produktif. Boleh? Right. So take your time untuk berehat. Tengah-tengah bekerja, bangun sekejap, okay, kita nak stretching, maka stretching lah. Kita nak gerak keluar sekejap, ambil angin kat luar, maka geraklah. Kita nak pergi dapur sekejap, buat nestom oat, buatlah. Itu time untuk kita berehat. Okay? Yang paling penting sekali adalah fokus kita tetap pada kerja. Dan yang terakhir, dah 12. Okey. Yang terakhir adalah jika kita ada staf bawah kita, pastikan staf kita ini kita tanya khabar. Just tanya khabar dulu. Yang sibuk tanya kerja dia dulu. Okey, tanya khabar dia dulu. Apa khabar hari ini? Macam mana kesihatan hari ini? Tanya khabar dulu. Okay, sudah tanya khabar, dah makan ke belum, dah sarapan apa pada pagi ni, dah tanya khabar, barulah kita tanya tentang task. Okey, jangan sibuk tanya task dulu tanpa kita tanya khabar. Kalau tidak, jangan tanya-tanya. Okey, kalau sibuk nak tanya pasal kerja je kan. Okey, so kalau tidak, jangan tanya-tanya. Right. So ada time-time kadang-kadang kita pun nak kena faham juga. Ada time staff kita dekat kampung, maka dia bercuti. Bila dia bercuti, kita tahulah keadaan dia macam mana. Cuma kita rendahkan dia punya weightage dia tu. Contoh kalau kita nak 10 task, okey, daripada 10 task banyak sangat lah kan. Kita nak 3 task daripada dia. Tapi sebabkan dia dekat kampung, ada masalah dengan line internet dan sebagainya, maka kita kata okey, tolong buat juga 3 task ni. Cuma saya nak part-part yang ni saja yang paling penting. Kita rendahkan weightage sebab kita juga kena memahami keadaan staff kita. Dan baru staff akan dapat perform dengan baik. Kalau tidak, staff pun takkan dapat perform. Okey? Dan bila staff tak perform, sebenarnya kita juga ada kesan dia. Boleh? Alright. Baik. So, itu yang ke-12 yang terakhir. Okey, yang terakhir, dan pastikan yang 12 tadi, bila kita dah bagi task, pastikan mereka siapkan task. So, nak kena ada susulan. Jangan hanya bagi saja dan tak susul. Tak kena. Okay, itu tak kena. So, nak kena susul dan pastikan task tu siap. Dan bila siap, semak. Dan kalau ada pembetulan, dan bagi mereka balik buat pembetulan dan sebagainya. Bermaksud, task tu akan siap dengan sebaik-baik mungkin. Boleh? So, itu saja 12 tips kita pada hari ini. Nah, belumlah balik start daripada yang pertama. Boleh? Dah tulis ke belum? Tulis ya? Okey. Ataupun ulang balik tengok kan, sebab boleh kita save kan. Okey, yang pertama sekali adalah apa dia? Yang pertama, laporkan kehadiran kita. Itu yang pertama. Yang kedua, buat senarai kerja dan tentukan prioriti kerja kita. Yang ketiga, pastikan kita siapkan kerja kita mengikut prioriti. Yang prioriti tinggi, siap dulu. Mesti siap hari ini. Wajib siap hari ini. Yang prioriti rendah, boleh kemudiankan. Yang prioriti sederhana juga boleh dikemudiankan. Itu yang ketiga. Yang keempat, lapor 3 kali sehari. Lapor ni tidak mesti kita hantar laporan. Tidak. Lapor ni mungkin dalam bentuk perbincangan. Ataupun lapor ni dalam bentuk maklumat. Okay? Lapor ni ada macam-macam cara. Bermaksud dalam tempoh sehari itu 3 kali, sekurang-kurangnya 3 kali, mesti bos nampak kewujudan kita dalam grup, kewujudan kita dalam perbincangan WhatsApp. Okey, nampak itu tujuan laporan. Kenapa? Sebab nak akan menunjukkan bahawa aku siaga dengan task-task pada hari ini. Okey, boleh. Dan yang kelima adalah respon dengan cepat. Mesti respon dengan cepat. Bila ada perbincangan, tolong respon. Paling lekeh pun noted. Paling lekeh noted. Okey? Ataupun tak naklah noted panjang sangat, noted. Buatlah begini. Icon emoticons tu begini pun boleh. Okey? Jangan buat begini cukup. Okey? So, hantarkan emoticons ataupun noted menunjukkan bahawa kewujudan kita, visibility kita, istilah manajemennya, visibility kita dalam group discussion itu. Okey? Boleh?
Alright. Dan yang keenam adalah jangan off blue tick. Jangan off blue tick. Blue tick itu mesti on. On blue tick. Bila blue tick on, maka bos akan tahu kita dah baca. Itu saja. Right? Dan bos tahu bahawa kita siap untuk menerima arahan selanjutnya. Itu yang pentingnya blue tick. Contohnya bos bagi sikit je. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Contoh. Dan blue tick. Bila blue tick, bos tengok, oh, okey dah blue tick. Syahriman dah blue tick. Mana Syahriman sekarang ni sedang bersedia untuk menanti arahan-arahan selanjutnya. Bila Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, tak blue tick sampai ke petang. Mana pergi Syahriman ni kan? Si. Okey. So kita nak kena aware tentang perkara itu. Yang ketujuh, yang ketujuh adalah jangan bagi alasan pelik-pelik. Wah, tengok. Aduh. Ini untuk kerja kat rumah kan? Confirm berat badan tambah. Tengok ya. Kan? Tengok ah. Banyak pula tu. Okey. Sambil-sambil makan, sambil-sambil kerja boleh makan. Wah, kalau kat pejabat tak dapat dah macam ni kan? Okey, kat rumah dapat. Okey, yang penting kena bekerja. Right? Masuk balik. Jap. Okey. Thank you. Yang marah Okey. Baik. Yang ke-8 apa dia? Yang ke-8, sedap tu. Alhamdulillah. Terima kasih, Ibu. Okey. Biasa pagi-pagi ni, kalau tak kakak, tak apa. Ni akan masak. Okey. Kalau awak tadi dah makan popiah goreng dah. Ini pula makan apa sosis disalut dengan roti. Sedapnya. Okey. Sorry. Yang ke-8 adalah kawasan kerja kena selesa. Okey. Kawasan kerja kena selesa. Yang ke-8. Mudah untuk kita capai barang-barang, mudah untuk kita naik, mudah untuk kita ambil pen, mudah untuk kita minum air, mudah segala-galanya. So mudah capaian kita. Okey. Yang ke-8. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamizah, terima kasih sebab menonton pada pagi ni. Boleh share, boleh tanya soalan, boleh komen, boleh respon. Dan perbincangan kita pada pagi ni berkaitan tentang bekerja dari rumah. So, belum sharekan 12 tips bekerja daripada rumah. Terima kasih Hamizah. Hanis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Hanis. Okay, Alhamdulillah. Siap panggil salam bos pula Okey. Okey. Dan yang ke-9. Yang ke-9 adalah buat jadual. Mesti ada jadual. Okey. Sama ada jadual tu duduk depan kita ke ataupun kita tampar dekat mana-mana ke, buat jadual supaya kita bertahu what's next. What's next adalah apa selepas ini. Dah siap satu task ni, lepas ni apa? Lepas ni apa? Bila waktu nak rehat. Sebab apa? Sebab ini semua disiplin. Disiplin untuk memastikan bahawa kita fokus biarpun kita ada dekat rumah. Okey. Tanpa jadual, kita akan mula meraban, kita akan mula mencari-cari apa yang kita nak buat. So buat jadual. Right? Dan yang ke-10 adalah elakkan gangguan daripada media sosial. Okey. Kalau dekat depan kita ni sentiasa ada phone, so dia akan sentiasa terganggu. Ataupun dekat laptop kita ni ada link internet, maka dia akan sentiasa keluar pop-up kan. Okey. Ting Facebooknya apa semua kan. Okey, so itu akan mengganggu. Off. Okey, off dulu. Okey, letak jauh sikit phone, right? Dan kita selesaikan. Okey, dah agak cramp sikit, nak break, ambil lah telefon. Buka sekejap, okey. Ini disiplin. So disiplin nak kena ada bila kita bekerja di rumah, disiplin nak kena ada. Alright. Dan yang 11 ni adalah ambil masa sini untuk rehat. Masa rehat mesti ada. So take your time, take your break. Kalau dalam NLP kita kata break state. Okey, break state. Dah fokus kita break state sekejap. Okey, kita ambil tengok kat luar, relax sekejap. Okey, kita bangun, kita relax, kita exercise, kita break state. Right. Dan yang terakhir sekali adalah jika kita adalah bos, maka sentiasa semak keadaan staff kita, sentiasa semak kerja staff kita, sentiasa buat susulan. Boleh? Okey, so itu saja. Itu saja perkongsian Ablong pada hari ini untuk 12 tips bekerja dari
dari rumah. Right? So lepas pada perkongsian ni, lepas ni mungkin malam-malam sikit baca pula perkongsian yang sama cuma dalam bentuk posting di Facebook. Okay? So jangan lupa share, jangan lupa untuk dah subscribe belum YouTube Ablong? So subscribe YouTube Ablong. Coach COACH Abelong. Okay? Coach Abelong. So subscribe dekat YouTube dan kat situ juga Ablong akan ada posting-posting tentang pengisian motivasinya, pengisian pengurusannya, pengisian parentingnya, pengisian suami isterinya. So ada banyak dekat situ. So jengah ke YouTube Ablong. Dan kita jumpa lagi lain kali insya-Allah. Alright. All the best untuk semua. Sebelah kanan insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak dan kita akan jumpa lagi di lain live Facebook. Untuk kali ini Ablong stop dulu dan daripada saya Muhammad Syahriman bin Cik Idris, motivator anda, dan hari ini kita berkongsi tentang 12 tips bekerja dari rumah. Alright. Terima kasih banyak-banyak. Okey. Dapat semua 12 tips tu? Alright. So itu adalah tips bagaimana untuk kita bekerja daripada rumah dalam keadaan yang waktu perintah kawalan pergerakan dan masih lagi kita boleh mampu produktif, efektif dan perform. Okey. So jangan lupa amalkan 12 tips yang telah Ablong sharekan tadi dan paling penting okey, subscribe pada video ini. Sharekan pada ramai teman kita yang lain agar bila dikatakan tentang bekerja daripada rumah, yang ada dalam fikiran kita adalah kita tetap produktif, kita tetap efisien dan kita tetap perform. Boleh-boleh? Saya Muhammad Syahriman bin Cik Idris, motivator anda. Bye.